call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, suara Meda dah buka. Okey, Meda masuk mukadimah untuk tajuk pembezaan. Okey, kalau untuk sini awak dahulu, mula-mula tajuk pembezaan ni dia tak minat. Lepas tu kita mengadakan inovasi dalam tajuk ini. Dia akan jadi, tajuk ini jadi macam, dia akan cari, dalam exam dia akan cari. Sebab soalan untuk pembezaan dia tak boleh nak belit banyak sangat. Okay. Dia straight to the point. Okay, so yang pertama, Madam kaji dari segi peta konsep, apa yang kita kena ada dalam tajuk ni, dan dia sebenarnya mudah sahaja. Okay, kalau kita go through dia mudah saja. Tapi yang untuk pembezaan pertama semua-semua tu kita hold dulu. Kita bagi pelajar minat dulu dengan ACMAT ni lah, tajuk pembezaan, pengamiran. Yang penting minat dulu. Yang lain datang kemudian. Okey, untuk tajuk pembezaan, memang sebenarnya mula-mula dia akan bagi idea, had dan juga prinsip pembezaan pertama. Tapi Madam hold dulu, iaitu kita bagi peluang untuk pelajar bercinta dahulu dengan tajuk pembezaan. So yang pertama, pembezaan ni sebenarnya bila kita buat proses pembezaan, kita sebenarnya akan mendapat nilai kecerunan. Itu yang paling penting. Nilai kecerunan ni sangat penting bila kita nak cari persamaan tangent, persamaan normal. Tapi sebelum kita dapat semua-semua tu, contohnya kita ada Y, kita ada Y sama dengan MX tambah C semasa kita belajar form 4. Sebenarnya nilai kecerunan ni merujuk kepada nilai M. So nilai M yang mula-mula kita dapat tu, kita panggil dia sebagai M1. Nama lainnya ialah dydx. Tu nama lain dia. Selain daripada dydx, kita juga boleh tulis dia sebagai F prime. So banyak untuk istilah dydx ni, dia banyak cara penulisan dia. So kalau Madam boleh listkan, Madam bagi peluang kawan-kawan masuk dulu. Kalau kita boleh listkan di sini, yang pertama dydx. Sama juga kita panggil dia sebagai kecerunan 1. Ataupun kita panggil dia kecerunan tangent. Ataupun kita panggil F prime X. Semua tentang kecerunan. Jadi bila dekat aplikasi nanti, kita belajar yang ini tujuannya untuk mencari persamaan tangent dan juga persamaan normal. Sebelum kita apply, kita kena tahu dulu cara mencari. Cara mencari. Jadi yang ini Madam hold dahulu sebab kita bagi semangat dulu dekat pelajar. Madam nak pergi kepada teknik pembezaan. Teknik pembezaan iaitu, teknik pembezaan ni dia berasal daripada sini. Yang Madam duk sebut persamaan tangent normal, nanti dia akan ikut sirataya ini. Sirataya ini. Iaitu nanti. Sebab dia tajuk ni besar. Bila masuk tiata 5, tajuknya panjang dan besar. Konsep dia sangat besar. So Madam ajar teknik macam mana kita nak buat pembezaan. So kalau kat sini peta minda dia buat tanda macam tu. Madam potonglah kat dia. 1, 2, 3, 4. Ada 5 teknik di peringkat SPM. 5 teknik peringkat SPM. Bila dekat matrikulasi kita tambah lagi teknik.
Okey, so teknik yang pertama. Okey. Di peringkat SPM memang tajuknya sentiasa Y. Jadi syukurlah Y sama dengan. Saya tukar pen sebab kuliah saya dewan kuliah besar jadi kena tulis huruf besar. Okey, ni online tak apa. Y sama dengan, saya nak buat yang ini dahulu, nombor 1. Okey, saya nak buat nombor 1. Y sama dengan 3X kuasa 2. Okey, bila kita nak buat proses pembezaan, kalau boleh biar mata kita nampak, kalau mata tak nampak biar minda kita nampak. Dia sebenarnya adalah Y sama dengan 3, ada kurungan dan di luarnya ada kuasa 2. Biar pelajar nampak benda ni sebenarnya. Okey. So, Meda akan perkenalkan pantun pembezaan. Okey, pantun yang pertama. Okey, yang pertama, kuasa datang ke depan. Okey, kuasa datang ke depan. Kalau pelajar tak sempat salin, tak apa, nanti Madam bagi. Madam bagi ni. Ni nanti Madam bagi. Ni. Nombor 2 ni. Saya bagi. Okey, kuasa datang ke depan. Saya tulis kat sini dah senang. Okey. Yang pertama, kuasa datang ke depan. Step yang kedua, salin semula dalam kurungan. Step yang ketiga, kuasa berkurang 1. Untuk peringkat SPM, memang awak sampai 3 baris ni saja. Okey, 3 baris ni saja. Tapi kalau nak mudahkan keadaan, Meda tambah yang keempat. Okey, darab pembezaan, differentiation dalam kurungan. Okey. So, Madam terus ajar, dia ada 4. Okey, pantun kita ada 4 baris. Madam ulang lagi sekali pantunnya. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab differentiate dalam kurungan. Okey, Madam bagi contoh. Okey, Madam bagi contoh. Yang pertama, Y sama dengan 6X kuasa 3. Bila Madam buat proses pembezaan, maka cara menulis pembezaan yang ini ialah dy per dengan dx. Itu pengenalan yang Madam tunjuk. Apa itu pembezaan? Pembezaan adalah dy dx. Okey, sekarang Madam nak berpantun rangkap yang pertama. Kuasa datang ke depan. Masa kuasa datang ke depan, Madam dapati 6 dengan 3 bertembung. Okey, kuasa datang ke depan. Okey, rangkap yang kedua. Salin semula dalam kurungan. Dalam kurungan kita X. Okey, yang ketiga, kuasa berkurang 1. Asalnya sekarang kuasa 3. Bila berkurang 1 menjadi kuasa 2. Dan step yang terakhir, darab dengan differentiate dalam kurungan. Cuba awak perhatikan yang dalam kurungan ni. Yang dalam kurungan ni adalah X. Jadi bila Madam buat differentiation X, Madam dapat 1. Jadi differentiate X dapat 1. Kita permudahkan. 6 darab 3, 18. X kuasa 2. Okey. Madam buka kepada soalan, silakan. Prinsip pembezaan yang pertama. Okey. Kenapa perlu darab 1? Okey. Bila kita buat proses pembezaan, 1 ni sebenarnya ini adalah proses di peringkat yang lebih tinggi, tetapi Madam perkenalkan awal di SPM supaya pelajar rasa tidak tertipu.
Okey, sebenarnya proses yang berlaku ialah proses Madam membuat pembezaan terhadap X. Bila kita membezakan X, kita akan dapat dx per dengan dx. Which is dx per dx sama dengan 1. Itu yang berlaku di sini. Dan 1 tu sebenarnya ciri-ciri yang inilah. Okey. Di peringkat SPM memang Y jadi tajuk. Bila awak buat soalan yang tinggi sedikit, kadang-kadang Y tidak menjadi tajuk. Kadang-kadang X dengan Y bercampur. Tidak. Dia kita kena buat secara implisit kita panggil. Jadi kita get ready. Sebelum kita pening-pening, kita get ready, kita buat proses di sini. Boleh? Okey, Meda teruskan. Meda teruskan. Okey, pembezaan peringkat pertama. Okey, Meda dah buat contoh A, sekarang Meda nak buat contoh B. Okey, contoh B. Nota Meda dah bagi dekat pelajar. Supaya pelajar tidak takut. Bila dia buat soalan B, pelajar akan tengok dia ada 4 sebutan. Dia ada 4 benda yang kena buat. Yang pertama, Meda buat yang pertama ni dulu. Bila kita buat proses pembezaan Y, Meda akan dapat dy dx. Itu yang pertama. Kemudian ada tanda sama dengan. Yang kedua, Meda buat pembezaan yang ini pula. Okey, so untuk yang itu Meda kena berpantun. Kuasa datang ke depan. Masa kuasa datang ke depan, 4 dengan 3 tu akan jadi 12. X, Meda salin. Asalnya kuasa 3 akan jadi kuasa 2. Okey, selesai yang biru. Okey, Meda dah selesaikan yang biru. Okey, sekarang kita tengok yang warna pink pula. Sebab bila banyak macam ni, kita kena selesaikan one by one. Negatif 8X. Bila kita buat proses pembezaan, Meda akan dapat negatif 8. Kenapa negatif 8? Sebab di sini sebenarnya kuasa 1. Negatif 8 darab 1, negatif 8. Kemudian ada X. Tapi asalnya kuasa 1, dia akan menjadi kuasa kosong. Okey, itu yang warna pink. Last sekali yang warna hijau. Okey, tengok yang warna hijau. Meda buat proses pembezaan terhadap pemala. Bila kita membuat pembezaan pemala, kita akan dapat jawapannya adalah kosong. Jadi bila kita permudahkan, jawapannya dy dx sama dengan 12 x kuasa 2 tolak dengan 8. Okey, Meda buka kepada soalan, silakan. Baru 2 bentuk. Boleh? Pemala. Pemala boleh huruf apa-apa. X boleh, Y boleh, tapi semasa kita terangkan tentang basic konsep, kita biasanya akan terang X dengan Y saja. Okay, basic konsep memang X dengan Y. Kalau pelajar tanya kenapa, jawapannya kerana paksi kita dalam dunia ni ada X dengan Y. Jadi bila kita buat, kita akan dapat dy dx. Jarang sesekali kita terang paksi Z di sini. Okay, so untuk memudahkan matematik, make it simple, X dan Y. Settle kerja. Nanti adalah yang jenis lain, tapi yang itu bila dah mahir. Sebab sekarang ni baru mukadimah, tak boleh terang yang tinggi lagi. Nanti pelajar tak mau. Okay? Okay, tengok. Meda pergi kepada yang C, dia akan menjawab soalan yang tanya tadi, kenapa perlu darab dengan 1. Dia akan menjawab soalan pelajar iaitu. Okay, soalan C. Y sama dengan 5X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Dia ada jalan pendek, iaitu
pantun pembezaan. Jalan panjang pun ada. Semua ada. Jalan pendek, Madam guna yang nombor 1. Siapa nak jalan panjang, dia boleh pilih kaedah yang kelima. Boleh, tak ada masalah. Namanya ialah petua rantai. Sekarang ni Madam fokus sebab nombor 1 ni yang paling mudah, kita gunakan semaksimum mungkin. Yang nombor 2 ni terlalu mudah, kadang-kadang pelajar tak buat pun. Yang nombor 3 ni selalu keluar exam, yang nombor 4 pun tidak kurang hebatnya. Nombor 5 tu kadang-kadang. Tapi nombor 1 always. Okay, nombor 1 tu always. Okay, tak apa. Kita pergi slow-slow. Tajuk ni memang ambil masa yang lama sedikit. Okay, slow-slow saya janji saya tak pergi lagi del-del ni. Okay, so kita pergi kepada yang ini. Bila Madam nak buat proses pembezaan, Madam ada banyak cara. Yang pertama, kalau kuasa 2 ni, siapa yang sanggup kembangkan silakan. Tak ada masalah. Boleh. Kembang dulu. Macam Madam buat kat jalan kerja kat sini. Madam kembang dulu, baru buat. Ending dia baru dapat. Boleh juga. Ataupun Madam boleh guna kaedah pantun sahaja. Okay, pantunnya berbunyi. Bila Madam differentiate Y, Madam dapat dy dx. Sama dengan Madam akan berpantun. Rangkap yang pertama, kuasa datang ke depan. 2 ni datang ke depan, kat depan ni nombor 1. So Madam dapat 2. Okay. Rangkap yang kedua, salin semula dalam kurungan. Selesai rangkap kedua. Rangkap yang ketiga, kuasa berkurang 1. Asalnya di sini kuasa 2, bila berkurang 1 tinggal lagi 1. Rangkap yang keempat, darab dengan differentiate dalam kurungan. So Madam tengok yang dalam kurungan sekarang. Bila Madam buat proses pembezaan, Madam akan dapat 10x. Boleh? 10x tolak kosong. Jadi Madam tak tulislah kosong tu. 10x tolak kosong. Okey, so mula-mula kalau awak tak nak runsing, awak darab dulu nombor dengan 10x kat belakang tu. Awak akan dapat 20x darab dengan 5x kuasa 2 tolak 2. Kalau awak nak kembang lagi, teruskan 20 darab 5. Okey, dapat 100. X kat luar kuasa 1. X kat dalam kuasa 2. Jadi kuasa 3. Tu baru kembang seketul. Kembang dengan yang belakang pula. Tolak 20 darab 2 dapat negatif 40 X. Jadi awak guna cara kembang pun betul, cara pantun pun betul. Okey, Madam buka kepada soalan dahulu untuk kita pergi slow and steady yang ini. Okey, yang mana yang rasa tak okey? Okey, tak ada Okey. So nanti kena bagi Madam tempoh untuk Madam mencari semula soalan tajuk pembezaan. Masa cycle pertama Madam tak jumpa cari sebab soalannya berkait-kait antara tajuk pembezaan dengan pengamiran. Dia berkait. Okey. So kalau tidak ada masalah, Madam pergi sikit. Madam try tengok Ustaz, Madam try tengok. Kok ada di mana-mana. Ustaz kita tengok Ustaz. Ni belum, ni tajuk 1 belum. Kok ada terselit. Nombor 2, nombor. Ni dia. Ni dia soalan sebenar tahun 2021. Yang Madam kata macam tak belajar lagi tapi macam dah macam tu. Tengok cara soalan tanya.
Sehingga kita tak perasan ini adalah soalan pembezaan. Diberi bahawa suatu lengkung, diberi persamaan lengkung ialah Y sama dengan X tambah 2X kuasa negatif 2. Soalan kata dia suruh cari fungsi kecerunan lengkung itu. Dia menggunakan perkataan kecerunan. Nama lain kecerunan adalah dy dx sebenarnya. Jadi 4A itu kita dah boleh buat. Beda salin lagi soalan lagi sekali. Y sama dengan X tambah 2 X Meda letak dalam kurungan kuasa negatif 2. Okey. So dia minta kita mencari tentang kecerunan. Kecerunan adalah dy dx. Jadi awak tengok macam mana Madam buat proses pembezaan. Guna apa yang Madam ajar tadi. Guna prinsip yang pertama dulu. Sebab dia ada 5 tadi, Madam guna yang pertama. Bila Madam bezakan y ni, Madam dapat dy dx. Selesai. Boleh tak ada nafas? Sama dengan, sekarang Madam nak differentiate x. Madam akan dapat 1. Okey, sekarang Madam nak differentiate yang warna biru pula. Yang warna biru pula. Okey, warna biru dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, Madam kena guna petua pantun pembezaan. Yang pertama, rangkap yang pertama. Kuasa datang ke depan. Okey, kuasa datang ke depan akan jadi negatif 4 sebab negatif 2 darab 2. Salin semula dalam kurungan. Step yang kedua. Step yang ketiga, kuasa berkurang 1. Jadi negatif 2 berkurang 1. Dia akan jadi negatif 3. Dan pantun yang terakhir, tengok nilai dalam kurungan, buat proses pembezaan lagi sekali. Okey. Dan akhirnya Meda dapat jawapan untuk kecerunan dy dx sama dengan 1 tolak 4 per x kuasa 3. Selesai soalan 4A, soalan 2021. So, Meda buka kepada soalan untuk pelajar tanya, silakan. Boleh ke? Ke ada beberapa nilai yang awak nak tanya kenapa saya dapat 1, kenapa differentiate X dapat 1 semua seperti tu. Ada nak tanya tak? Tak ada Okey, kalau ada silakan Sebab nanti awak pelik pula kenapa Madam buat differentiate X dapat 1. Okey, koordinat. Oh, belum cari. Saya belum cari lagi. Okey, so sekarang kita nak cari soalan nombor 4B. Okay, nak cari 4B. Ini yang Meda kata tadi, dalam peta konsep kita tadi tu, dia punya aplikasi kat bawah. Okay, aplikasi kat bawah. Dia kata satu garis lurus menyentuh lengkung itu pada P. Dia sentuh pada P. Tapi saya tak ajar lagi pelajar. Saya baru ajar pelajar yang A baru. Apa itu kecerunan? Kecerunan adalah dy dx dan saya terus gunakan baru ada 5, saya baru guna nombor 1. Untuk jawab yang B ni kita kena tunggu sampai kita habis belajar. Tapi siapa yang dah kira jawapannya nanti titik P, siapa yang nak kira 2, 5 per 2. Tapi Meda akan buat step by step lah. Boleh So Meda patah balik batch 2006. Okey. Okey, sebab kita baru di sini, step by step kita cuba langkah sikit-sikit. Madam baru buat nombor 1 ni baru. Soalan B tadi dah tanya tentang garisan tangent, norma tu.
Jadi yang itu dah jauh sangat. Saya pergi pada basic dahulu. Okey, yang kedua ini saya tak terang detail tapi saya dah terbuat. Okey, hubungan tambah dengan tolak. Tadi kita dah terbuat. Kalau awak perasan contoh B tadi memang dah ada proses tambah dan tolak. Kita terbuat. Okey, Madam nak pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga kita panggil dia petua hasil darab. Madam besarkan kat sini. Nama ringkasnya ialah petua hasil darab di mana U dengan V hubungannya adalah darab. Kemudian yang keempat, petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi kerana U bahagi dengan V. So kita panggil petua hasil bahagi. Tapi bila ajar 3, automatik dapat 4. Itu package dia lah. Okey, so Madam pergi kepada contoh latihan untuk penerangan. Okey, contoh latihan dahulu. Tadi dah sampai A, B, C kita dah buat tadi. Okey, Madam nak buat D. Okey, Madam nak buat D. Okey, sebelum kita buat soalan, kita kena tengok dahulu fungsi kita tu sama ada hubungannya darab ataupun bahagi, boleh diringkaskan ataupun tidak. Contoh soalan D adalah contoh soalan yang masih boleh diselamatkan. Iaitu Madam pecahkan kepada dua sebutan X per dengan X kuasa 3. Yang pertama dia ambil nilai 6X dan yang kedua dia ambil nilai yang warna pink. Kemudian berlaku proses permudahkan dahulu. X yang atas ada seketul, X yang bawah ada 3 ketul. So bila dia balancekan tinggallah 6 per X kuasa 2. Manakala yang sebutan yang kedua, yang ini dia ada 8XXXX bahagi dengan yang bawah XXX. So, Madam buang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sebab itu tinggal jawapannya 8X. Kita dah ringkaskan soalan, lepas tu kita nak pula buat proses pembezaan. Okey, tengok betul-betul cara Madam buat proses pembezaan. Mula-mula kita ingat kita dah guna petua hasil bahagi. Rupanya tidak. Kerana soalan ini boleh dipermudahkan. So, daripada sini Madam ajar cara menulis. Y sama dengan 6. Madam naikkan X kuasa 2 ke atas, dia akan jadi negatif 2. Tolak dengan 8X. Okey, dia ada dua sebutan di sini. Yang pertama warna biru, tolak dengan warna kuning. Okey, biru tolak kuning. Itu yang Madam kata yang nombor 2 kadang-kadang kita faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Okey, Madam buat proses pembezaan. Bila kita buat pembezaan terhadap Y ni, kita akan dapat dy dx sama dengan, okey, Madam nak buat yang biru. Pantun kita. Kuasa datang ke depan. Negatif 2 darab 6, negatif 12. Salin semula dalam kurungan. So, Madam dapat X. Kuasa berkurang 1, negatif 2, negatif 1. So, jadi kuasa negatif 3. Darab differentiate dalam kurungan. Kemudian tolak dengan Madam buat differentiation yang warna kuning dapat 8. So, bila kita permudahkan, Madam akan dapat negatif 12. X Madam turunkan, akhirnya jadi kuasa positif 3. Tolak dengan 8. Itu adalah pada asalnya nak guna petua hasil bahagi, tapi endingnya menjadi petua kuasa. Tak sempat kita buat proses petua hasil darab dan juga petua hasil bahagi. Okey, Madam buka kepada soalan, silakan. Dua petua lagi esok. Esok hari
Isnin. Hari Selasa kita cuti. Okay, sebab hari Selasa Madam ada kelas dengan student Madam sejam setengah. Pelajar matrik sejam setengah. Pelajar SPM 30 minit. Boleh ke? Tapi somebody kena ingatkan Madam lah esok ambil gambar soalan. Okay, ambil gambar soalan. Sebab saya tak tahu, saya tak berapa digest lagi. Ni kertas 1 ke kertas 2 sebab silibus awak silibus baru. Awak batch yang ketiga. Boleh ambil nota ni dulu boleh? Okay, awak ikut urutan nota Madam ni. Ni. Okay. Kemudian Madam pergi kepada nombor 5. Okay, kepada nombor 5, petua rantai. Satu lagi Madam terang. Sebab yang besok petua saya bagi, petua saya darab. Okay. Kalau pelajar, katakan dia, kita panggil apa? Kalau dia tak belajar kaedah dengan Madam tadi, pantun tadi, pelajar akan buat penyelesaian lama. Okay, dalam tempoh yang lama. Kalau pelajar guna teknik pantun tadi, selesai je awak pantun, maka siaplah proses awak buat. Saya bagi contoh. Okey, katakan soalan E ni. Okey, saya akan ajar petua rantai, tapi saya nak tunjuk dulu betapa mudahnya walaupun tidak ada petua rantai. Okey, yang pertama, Madam ada Y sama dengan kurungan 3X tambah 2 kuasa 4. Okay, Madam nak praktikkan pantun pembezaan. Yang pertama, differentiate Y dapat dy dx sama dengan kuasa datang ke depan salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1 darab differentiate dalam kurungan. So jawapan akhir nanti awak akan dapat 12 3x tambah dengan 2 kuasa 3. Ni kelebihan penggunaan pantun pembezaan. Seandainya pelajar tidak ada kemahiran yang ini, pelajar boleh buat slow and steady, iaitu pelajar boleh buat U sama dengan 3x tambah 2 du dx dy dx dy dx dy du. Okey, y sama dengan u kuasa 4. Okey, Madam buka kepada soalan penulisan Madam di sini. Boleh terima tak apa yang Madam sedang tulis sekarang ni? Ataupun nak suruh Madam buat warna lain? Okey, boleh terima tak yang warna pink tu Madam tulis begitu? Madam ambil yang dalam perut tu, Madam jadikan dia U, kerana dekat situ nanti ada U dengan X. Kemudian yang kedua, apabila nilai yang di sini, nilai dalam ni kita dah ganti dengan U, sebab itulah jadi Y sama dengan U kuasa 4. Yang Madam sedang buat ni namanya petua rantai. So awak tengok di sini. Di sini adalah U. Jadi kita tulis DU. Nilai di sini adalah X. Sebab itu Madam buat over DX. Sama dengan bila Madam differentiate dapatlah 3 tambah 0. Selesai yang itu. Okay. Yang Madam dok buat sekarang dapat jawapannya ialah du dx. Madam dapat jawapan yang belakang ni. du dx. du dx. Selepas tu yang warna purple, bila Madam buat, Madam akan dapat kat depan tu Y, so dia jadi Y. Belah belakang ni huruf U over du.
sama dengan kuasa datang ke depan salin semula dalam kurungan kuasa berkurang 1 darab beza dalam kurungan. So kat sini Medik akan dapat 4U kuasa 3. Medik tulis comel-comel sikit. Medik akan dapat dy du sama dengan 4U kuasa 3. Okey, ada ni penulisan dia apa ada. So sekarang Medan dah dapat 2 jawapan tadi. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Okey, kemudian Medan masukkan ke dalam rumus petua rantai. Ni rumus petua rantai. Dia nak kita cari nilai dy dx. Bersamaan dengan, penulisan saya teruk. Okey, dy dx sama dengan, nilai dy du yang ini. Dia masuk 4U kuasa 3. Selesai. Kemudian ada satu lagi tentang du dx. Darab du dx kita ialah 3. Medan pun pemudahkan. Dy dx sama dengan 12U kuasa 3 sama dengan 12. U kita adalah 3X tambah 2 kuasa 3. Jadi awak boleh tengok di sini. Siapa yang menggunakan pantun, mudah sahaja. Siapa yang menggunakan petua rantai, banyak sikit kerenah dia lah. Banyak sikit kerenah dia daripada atas. Madam buka kepada soalan lah, silakan. Sebab contoh latihan untuk SPM tak ada lagi, Madam tak cari lagi. Kita bereskan 3 dahulu. Kita bereskan 3. Kita tengok yang mana dah beres. Nombor 1 dah beres. Nombor 2 dah beres. Dan nombor 5 dah beres. Besok kita akan buat 3 dengan 4. Lepas tu baru kita boleh buat latih tubi untuk teknik pembezaan. Selesai semua tu, baru Madam akan pergi kepada nombor 3 dan 4. Lepas tu baru masuk application. Kita kena buat latih tubi dahulu. Tidak perlu tergesa-gesa lah. Silakan. Kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, kita akan jumpa besok. Dekat sekolah tak belajar lagi kot tajuk ni kan? So maksudnya awak dengar daripada saya dulu ni. So benda tu akan jadi macam first time dengar. Jadi macam agak tinggi. Tapi percaya cakap saya benda ni mudah sahaja. Bagi masa. Saya baca komen pelajar. Gini kalau guna petua bahagi, jawapannya sama. Madam tadi guna yang permudahkan, jawapannya sama. Antara rezeki pelajar dapat yang mana? Untuk proses pembezaan, setakat yang Madam ajar hari ni, baru kita buat pembezaan sekali. Bila Madam nak masuk tajuk titik pusingan nanti, Madam akan buat proses pembezaan kali kedua. Untuk peringkat awak, paling tinggi 2. Tu, Madam jawab soalan Arif. Paling tinggi 2 untuk kita selesaikan masalah titik pusingan. Untuk hari ni belum. Tapi Madam ajar dulu mukadimah dia dulu. Sebab saya takut pelajar overthinking. Overthinking susah. Sebenarnya dia memang mudah je kalau soalan exam. So tak mau overthinking, so saya ajar yang basic dahulu. Nampak macam saya ajar sampel tapi maksudnya sangat mendalam sebenarnya. Ya? Tak apa. Awak go through nota dahulu.
Okay, kalau besok saya mungkin akan free sedikit. Tadi saya memang jadual saya padat sikit hari ni, hari Ahad. Okay, jadual saya agak yo-yo and then bos saya nak jumpa, so and then meeting, so agak padat lah. Balik saya tak sempat nak snap gambar. So besok insyaAllah. Okay, kalau saya tak sibuk sangat saya akan buat lah. Tapi tajuk pembezaan, yang ini memang kena percaya dekat saya lah. Tajuk pembezaan saya ajar sampai matrikulasi pun saya ajar benda tu. Dan saya memang menggunakan petua pembezaan. Okay? Pantun pembezaan. Supaya mudahkan pelajar. Cuma yang besok saya akan buat sedikit bukan rombakan, sedikit cara yang seronok untuk pelajar buat petua pembezaan, iaitu petua hasil darab dan juga petua hasil bahagi. Esok saya akan ajar. Alright, so kalau tak ada soalan, kita jumpa esok malam. Tapi kena remind saya lah nak jawapan ke nak nota, kena remind supaya saya boleh cari. Alright, boleh Okay, itu saja dari saya malam ni. Jumpa besok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.